Presiden di PBS. Jadi kenyataan media yang kami akan buat ini adalah kenyataan bersama beberapa buah NGO. Ramai NGO yang menyokong kenyataan ini. Saya dah email kepada mereka, tapi mereka tak dapat hadir disebabkan kekangan masa. Namun antara NGO lain yang bersetuju dengan kenyataan akhbar menyokong ialah Persatuan Alumni UiTM yang juga penganjur bersama seminar ini. Kemudian kita ada Kelab Pemikir Melayu yang diketuai oleh Datuk Kamarudin Kaca sendiri selaku moderator tempoh hari, dan beberapa buah NGO lain. Elok kiranya saya membacakan kenyataan akhbar ini, kenyataan media ini untuk makluman kita semua. Kemudian kita akan buka untuk sesi soal jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenyataan media gabungan NGO Malaysia bagi mempertahankan kenyataan Yang Amat Arif Datuk Muhammad Noor Abdullah di program wacana postmortem PRU 13 bicara kepimpinan dan survival ummah pada 12 Mei yang lepas. Kami daripada gabungan NGO Malaysia memanggil satu sidang akhbar pada hari ini bagi mempertahankan kenyataan yang dibuat oleh Yang Amat Arif Datuk Muhammad Noor bin Abdullah, bekas Hakim Mahkamah Rayuan Malaysia di wacana postmortem PRU 13 bicara kepimpinan dan survival ummah pada 12 Mei yang lepas. Sidang media ini dipanggil berikutan laporan tidak tepat dan berat sebelah berkaitan ucapan Yang Amat Arif yang dilaporkan di dalam portal www.malaysiakini.com pada 12 dan 13 Mei 2013. Kami sekali lagi menegaskan bahawa malaysiakini.com tidak dijemput hadir membuat liputan berita di program berkenaan, dan sebarang laporan yang dibuat oleh media penceroboh ini adalah berniat jahat dengan tujuan mereka untuk melaga-lagakan keharmonian dan perpaduan kaum di Malaysia. Kami menegaskan bahawa apa yang dilaporkan oleh Malaysia Kini berkaitan ucapan Yang Amat Arif berkenaan telah dimanipulasikan oleh wartawan, dan berita itu hanyalah segmen-segmen kecil yang dipilih-pilih berdasarkan ucapan penuh Yang Amat Arif yang berdurasi hampir 60 minit. Laporan berita terpilih dan dilaporkan secara berat sebelah oleh Malaysia Kini berkenaan telah menyebabkan timbul reaksi tidak selesa dalam kalangan pembaca, sehingga ucapan Yang Amat Arif ditafsir dan diulas oleh banyak pihak termasuk Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai bersifat perkauman. Lebih malang lagi, kesemua yang mengulas di web portal Malaysia Kini berkenaan tidak pun hadir mendengar sendiri bagi menilai keseluruhan ucapan berkenaan. GPMS dan Persatuan Alumni UiTM selaku penganjur program bersama dengan pertubuhan-pertubuhan NGO di sini yang hadir ke program wacana tersebut dengan ini berdiri teguh dan mempertahankan kenyataan-kenyataan yang telah dibuat oleh Yang Amat Arif dalam program berkenaan. Kami menegaskan bahawa ucapan beliau secara keseluruhannya adalah berbentuk konstruktif mengikut peruntukan-peruntukan yang terkandung di dalam perlembagaan persekutuan sesuai dengan kedudukan dan pengalaman serta kepakaran beliau selaku bekas Hakim Mahkamah Rayuan Malaysia. Beliau di permulaan ucapan telah memohon izin Dewan untuk berkata benar, tiada yang benar melainkan yang benar belaka menurut prinsip keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang yang menjadi ikrar setiap rakyat Malaysia. Beliau menegaskan bahawa orang Melayu perlu diberikan kefahaman berkaitan hak-hak mereka seperti yang telah terjamin di dalam perlembagaan, kerana perlembagaan persekutuan ini telah menjadi asas untuk bernegara yang utama dalam kalangan masyarakat berbilang agama, bahasa dan budaya di Malaysia. Beliau telah menyeru hadirin agar berjihad untuk memperkasakan perlembagaan selaras dengan perkara 4 Perlembagaan Persekutuan yang menyatakan bahawa perlembagaan persekutuan ini adalah undang-undang utama persekutuan, dan mana-mana undang-undang lain yang bertentangan dengan perlembagaan akan terbatal setakat yang berlawanan itu. Beliau seterusnya menyentuh berkaitan pelantikan Perdana Menteri mengikut perkara 43/2 Perlembagaan Persekutuan. Beliau menegaskan bahawa tiada peruntukan perlembagaan yang mewajibkan Perdana Menteri mestilah seorang Melayu, dan selanjutnya beliau mencadangkan agar perlembagaan dipindah bagi memasukkan frasa wajib Melayu
menjadi Perdana Menteri atau Menteri Besar atau rational reality masyarakat majoriti di Malaysia. Selanjutnya, beliau menyentuh berkaitan Tanah Rizab Melayu yang juga terkandung di dalam Perkara 89 Perlembagaan Persekutuan, serta mencadangkan agar tanah-tanah di lokasi strategik di bandar-bandar diisytiharkan sebagai Tanah Rizab Melayu untuk membolehkan orang Melayu dan Bumiputera turut sama dapat berkongsi kemakmuran dan kekayaan negara. Selanjutnya, beliau turut menyentuh berkaitan agihan kekayaan yang tidak seimbang dalam kalangan masyarakat Melayu dan bukan Melayu di negara ini, dan beliau mengulangi peruntukan Fasa 153 Perlembagaan Persekutuan yang memperuntukkan kuasa kepada Yang di-Pertuan Agong untuk melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak. Selepas menghuraikan kesemua peruntukan dan fasa Perlembagaan Persekutuan ini, barulah beliau berpendapat bahawa hak-hak orang Melayu dan Bumiputera ini jangan dikhianati secara politik dan rampasan kuasa, kerana orang Melayu akan sewajarnya mempertahankan hak-hak mereka seperti yang telah dijamin di dalam perlembagaan. Kami gabungan NGO Malaysia ingin mempersoalkan apakah motif Malaysia Kini menyiarkan secara terpilih kenyataan-kenyataan yang diolah seumpama dan memberikan gambaran seolah-olah Yang Amat Arif bersikap resis. Adakah seseorang itu menjadi resis hanya kerana beliau menyatakan tentang sesuatu yang telah termaktub dalam perlembagaan, ataupun pihak yang menunggu peluang untuk merampas kuasa bagi meminda perlembagaan itu yang bersifat resis? Orang Melayu telah lama bersabar dan tidak secara agresif bersuara mempertahankan hak-hak Melayu dan Bumiputera sejak kemerdekaan negara sejak 56 tahun yang lalu. Kesan daripada itu, berlaku ketidakseimbangan dari segi pendidikan dan ekonomi di Malaysia apabila pemilikan equity Bumiputera masih pada kadar 21% dan hanya seorang Melayu tersenarai dalam kalangan 10 terkaya di Malaysia. Ketidakseimbangan dari segi kekayaan dan komposisi kaum ini akan mendatangkan kesan sosial yang serius pada masa yang akan datang. Oleh itu, kami gabungan NGO Malaysia mengulangi solidariti kami mempertahankan kesemua kandungan ucapan Yang Amat Arif berkenaan, dan kami akan berterusan bersatu dan bergabung bagi mempertahankan hak-hak orang Melayu dan Bumiputera seperti yang termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan. Orang Melayu memerlukan tokoh berpengalaman, berautoriti dan berprofil tinggi seperti Yang Amat Arif untuk terus membimbing dan mengingatkan orang-orang Melayu tentang wasiat Raja-Raja Melayu demi memastikan teras-teras utama dalam perlembagaan tidak diganggu-gugat oleh sebilangan kecil politikus dalam negara yang kemaruk kuasa. Orang Melayu juga selepas disedarkan dengan hak-hak perlembagaannya harus bangkit mempertahankan hak mereka mengikut lunas-lunas perundangan negara. Kami juga ingin mengingatkan media penceroboh seperti Malaysia Kini agar jangan lagi membuat laporan terpilih dengan niat untuk menghasut dan menyemai kebencian hubungan antara kaum di Malaysia, kerana jelas kaedah pemberitaan bersifat hasutan oleh Malaysia Kini ini tidak menyumbang kepada perpaduan nasional. Sekian, terima kasih. Saya buka kepada sebarang pertanyaan. Silakan. Sekarang ada berapa ramai ahli? Kita mempunyai 249 cawangan dan GPMS negeri di seluruh negara dengan keahlian selama 400,000 orang. Kalau kita gabung semua NGO yang ni berapa ramai? Bersama kita juga Majlis Perundingan Melayu. Di bawah Majlis Perundingan Melayu termasuk GPMS ada 267 NGO Melayu di bawah Majlis Perundingan Melayu dengan keahlian hampir 3 juta. Kenyataan ini termasuk dengan MPM sekali? Termasuk MPM sekali. Dalam MPM termasuk GPMS dan termasuk 400,000 tu berjumlah 3 juta keahlian NGO, keahlian di dalam NGO tersebut. Sebenarnya dalam sidang akhbar ini yang pentingnya adalah Malaysia Kini yang memanipulasikan kenyataan tersebut. Kenyataan itu buat pemberitaan terpilih sehingga menggambarkan Yang Berhormat Datuk Ma'ano setelah menghasut dah masuklah. Ya. Dan persoalkan motif dia kenapa dia bangun. Ya.
mana dia orang boleh buat apa tu, dia orang pergi ke atau macam mana? Dia orang ada kat situ? Saya rasa dari segi jemputan untuk seminar tersebut, Malaysia Kini tidak dijemput pun. Tetapi biasanya Malaysia Kini akan menyelusup masuk apabila mendapat maklumat-maklumat seperti ini. Maka saya berpendapat Malaysia Kini sama ada dia hadir ataupun tidak, kita tidak pasti. Tetapi berita yang dilaporkannya itu berpilih-pilih. Dia tidak menggambarkan keseluruhan ucapan tersebut. Dia hanya bercakap tentang satu perkara saja. Yang bagi saya perkara itu kalau digabungkan ayat secara keseluruhan ialah berkaitan dengan peruntukan fasal perlembagaan persekutuan. Tetapi apabila berpilih-pilih begitu sehingga kita tengok pemimpin pembangkang seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim Lingkit Siang apa semua telah mengeluarkan kenyataan yang mencerca ucapan Yang Amat Arif tersebut. So gabungan NGO hari ini juga untuk dia orang untuk minta maaf Malaysia Kini untuk tarik balik ke atau apa yang lebih konkret tadi? Kita cuma minta, kita bagi amaran kepada Malaysia Kini supaya jangan bermain dengan api perkauman. Kerana kenyataan yang dibuat oleh Malaysia Kini itu menjurus ke arah untuk membakar api perkauman. Malaysia Kini yang menghasut, bukannya Yang Amat Arif di dalam program berkenaan. Melalui pemberitaan terpilih. Ya, benar. Okey, Pak. Okey, terima kasih. Ada lagi daripada yang lain-lain? Tak ada. Kalau tak ada, insyaAllah kita ikuti malam esok lah, pukul 9 malam, Hello Malaysia di Bernama TV untuk kenyataan penuh. Dan kalau tidak ada aram melintang, kemungkinan pada hari Khamis kita akan buat satu sidang media khas bersama dengan Yang Amat Arif sekali lagi untuk memberi untuk menjawab persoalan wartawan pada hari tersebut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Azril Muhammad Amin, Wakil Persatuan Peguam Muslim, Naib Presiden Persatuan Peguam Muslim. Kami ingin nyatakan sokongan penuh lah terhadap kenyataan hari ini. Cuma saya minta sebut kalau media boleh nyatakan, sekarang ni ada trend di dalam website ataupun laman web seperti Malaysia Kini dan juga di kalangan pemimpin-pemimpin parti politik pembangkang untuk mengubah struktur asas perlembagaan persekutuan. Jadi yang diserang sekarang ini adalah kedudukan Islam, kedudukan Melayu. Sebab itu bila Datuk yang bahagia Datuk Muhammad Noor menyebut tentang keistimewaan Melayu, kita bukan meminta benda yang baru. Kita hanya menuntut ataupun mengekalkan keistimewaan Melayu itu sebagai struktur asas dalam perlembagaan persekutuan. Ini kena faham. Jangan nampak seolah-olah kita ni defensif, kita orang Melayu ni nak meminta hak yang baru. Sebenarnya kita mempertahankan hak keistimewaan yang telah ada yang tidak boleh diubah. Tahun 1973, satu kes Kasih Bandar, kalau peguam-peguam tahu, Kasih Bandar ni kes di India, 73 telah pun diputuskan oleh 13 hakim pada masa itu bahawa asas doktrin dalam perlembagaan yang tidak boleh diubah itu kekal. Itu disebut tahun 1997 oleh mahkamah di India. Dan di sini kita mempertahankan benda yang sedia ada. Saya minta tolong nyatakan dengan jelas. Jadi apa yang mereka cuba buat di Malaysia Kini, Malaysia Insider, semua portal-portal ini dan juga pemimpin parti pembangkang, mereka ini cuba menghancurkan asas-asas negara. Ini adalah perkara yang sangat bahaya. Terima kasih. Terima kasih Saudara Azril. Ya. Satu lagi lah yang boleh saya nak tambah, iaitu apabila orang Melayu bercakap tentang haknya sendiri, mereka ni sering dilabelkan oleh puak-puak ekstremis ini sebagai perkauman. Sedangkan apabila mereka bercakap tentang hak mereka, mereka tidak pula menganggap itu sebagai perkauman, tetapi lebih kepada hak asasi manusia. Ini adalah satu persepsi yang silap, kerana di sudut perlembagaan sendiri memang kita menerima mereka sebagai kaum yang hidup bersama, tetapi tidaklah pada masa yang sama kita merelakan orang Melayu yang haknya telah terjamin satu demi satu di dalam perlembagaan ini, hak bernegaranya, hak dari segi agamanya, hak dari segi bahasanya, itu semua
dirampas dan dirobek satu demi satu. Jadi kenyataan tokoh-tokoh seperti Datuk Mak Noh Abdullah yang memberikan satu proses pendidikan, contohnya dari segi perkara 152 perlembagaan yang menyatakan tentang bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Sedikit demi sedikit orang sekarang ini tidak lagi menggunakan istilah bahasa Melayu, tapi orang menggunakan istilah bahasa Malaysia. Sedangkan istilah bahasa Malaysia itu tidak wujud di dalam perlembagaan persekutuan kita. Jadi kefahaman-kefahaman seperti inilah kalau orang Melayu sendiri tidak sedar, orang Melayu sendiri tidak mempertahankan istilah bahasa Melayu itu contohnya, maka lama-kelamaan generasi akan datang akan hanya menerima pakai bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan. Sedangkan teks asalnya menyatakan bahasa itu adalah bahasa Melayu. Jadi ini adalah satu gerakan NGO ini bersifat non-partisan. Kami bukanlah kami lebih kepada golongan pendesak, bukan sahaja kepada pihak-pihak yang ingin mencemarkan perlembagaan persekutuan, tetapi kami juga pada masa yang sama ingin merupakan golongan pendesak kepada kerajaan selaku pemegang kuasa otoriti utama dalam negara ini untuk menguatkuasakan apa yang telah terkandung dalam perlembagaan mengikut turutannya, bukan peruntukan-peruntukan perlembagaan ini dipermain-mainkan hanya untuk kepentingan politik sesuatu. Jadi itu kenyataan saya. Amri nak tambah apa Amri? Saya pun ikat guys. Ya kan? Ustaz. Cukup. Okey, terima kasih banyak. Kita ada sedikit pertemuan.